Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ila qala Allah ta'ala ya ibadi kullukum ma'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum au aksikum. Boleh ajar wa'ada au aksukum atau aksikum bi fathil hamzati wa dhammis sini wa kasriha. Alif ajar wa. Boleh baca dhammahkan sin aksukum, boleh baca dengan kasrahkan sin aksikum. Itulah ajar wa'ada. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah al-arba'in an-nawawiyah. Kita masih lagi pada hadis yang ke 24. Hadis yang ke-24, al-hadithur rabi' wal 'ishruna. Sambungnya laginya Allah Ta'ala panggil pada kita hamba ni. Tuhan kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ma'arin, kalian semuanya telanjang bogeh. Itu. Telanjang bogeh ni kama nazala min batni ummihi lah, seperti mana kita keluar, kama kharaja fi batni ummi, seperti mana kita keluar daripada perut mak kita ni, telanjang bogeh. Kau ada orang keluar-keluar pakai baju siap dah. Macam ni. Tak ada lah. Semua kita tak terkecuali siapa pun keluar daripada perut ibu kita tu dalam keadaan telanjang bogeh. Bahkan bukan setakat telanjang bogeh, bodoh pula tu. Tuhan sebut dalam Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang tolak kamu keluar daripada perut makmu. Allah yang tolak kita keluar daripada perut mak kita. Kalau Allah tak tolak keluar kan, lemahlah kitanya.
Orang dah kata matilah perut tu ya. Nah, Allah yang tolak kamu keluar daripada perut makmu, la ta'lamuna syai'a. Hal keadaan kamu tidak tahu apa satu. Itu. Artinya asal kita tu memang kosong, zero, zulma, jahil. Itu asal kita. Jadi Tuhan kata kullukum ma'rin, tiap-tiap kamu tu telanjang, ai kama kharaja min batni ummi, seperti mana keluarlah kita tu daripada perut ibu-ibu kita. Bila kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan telanjang, muhtajun ilal kiswati, maka berhajat kepada pakaian. Pakai nak duduk dalam telanjang begitu sampai ke tua, sampai ke mati. Nah, berhajat pada pakaian. Illa, melainkan Tuhan kata, man kasautuhu, mereka yang aku beri pakaian akan dia. Tu artinya tiap-tiap kita ni dapat pakaian, itu adalah kurniaan daripada Allah. Maka jangan kita tidak sedar bahawasanya hak lekat tubuh kita ni, pakaian yang boleh menutup aurah kita ni ialah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah Taala beri pakaian pada kita, maka telanjang bogel kita. Tu sebagaimana kita tengok orang hak gila kan, Tuhan tak beri pada dia pakaian, maka dia duduk telanjang ke hulu ke hilir, berjalan ke mana-mana pun telanjang bogel begitu, tak ada rasa bergapo dia. Sejuk tu tak rasa bergapo. Kadang-kadang kita tak berasa bersyukur ni pakaian yang lekat di tubuh kita. Mana? Pakar-pakar tapi nya tak cukup kain. Ni bagi orang perempuan lah susah sikit. Orang laki-laki ni aurah dia tu mudah. Cuma kalau kita menjalani di atas pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya aurah laki-laki di hadapan perempuan ajnabiyah itu sama jugalah aurah perempuan ajnabiyah di hadapan laki-laki, yakni seluruh badan melainkan muka dan dua pergelangan tangan. Artinya kalau laki-laki ni dia tak boleh, kalau kira-kira pendapat yang asah, nak pakai baju t-shirt lengan pendek. Kena pakai baju lengan panjang. Tapi mujurnya perkara tu khilaf. Jadi kalau yang sahih kata aurah kita laki-laki di hadapan perempuan ajnabiyah ni ialah kebiasaan terbuka ketika mana kita buat hijab. Artinya bolehlah pakai baju lengan pendek, pakai t-shirt bolehlah. Tapi kalau ikut pendapat yang asah, tak pakai baju lengan pendek ni depan perempuan ajnabiyah, jaganya. Adapun perempuan pula tak ada kira lah dianya. Tak ada khilaf dah dia orang perempuan mana seluruh badan melainkan muka dan dua pergelangan tangan. Ma zahara minha wa ma batan. Barang yang telapak tangan depan, telapak tangan belakang, itu saja. Bahkan tidak boleh dia nak buat bunyi, orang panggil gelang kaki dia tu untuk menarik perhatian. Kerana seluruh aurah, seluruh orang perempuan tu aurah dia panggil. Tapi orang perempuan sekarang ni sengaja pergi pakai baju tak cukup kain. Sengaja terbuka situ, terbuka sini, dan sengaja mengetak pula. Tujuannya apa tak tahulah. Nak menarik perhatian orang lelaki. Tu berat tu. Itu tandanya tak syukur dengan pakaian yang Allah Ta'ala beri. Tanda orang itu bersyukur dengan pakaian Allah Ta'ala beri pada dia, maka dia guna pakaian dia tu untuk tutup aurah. Apa aurah? Ma yajibu satruh, benda yang wajib tu nak tutup, itu dia panggil aurah. Kalau perempuan seluruh tubuh dan tidak boleh kelihatan bentuk body dia, serta tidak boleh nampak warna kulit. Itu
Itu kalau aurah di luar sembahyang. Kalau aurah di dalam sembahyang, seluruh tubuh melainkan muka dan dua pergelangan tangan, serta tidak boleh nampak warna kulit. Bentuk body tu tak mengapa, itu dalam sembahyang. Lain sikit lah dalam sembahyang. Tapi kalau di luar sembahyang, seluruh tubuh melainkan muka dan dua pergelangan tangan, serta tidak boleh kelihatan warna kulit dan bentuk body. Sebab ada juga orang pakai pakaian tapi ketak tu macam baluk nangka. Nak kata ni. Tu. Orang jatuh tengok tu tahu dah saya berapa-berapa. Tu berat dah tu. Nah, orang panggil berpakaian tetapi telah telanjang. Illa man kasautuhu, melainkan mereka yang aku beri pakaian akan dia. Bila begitu fastaksuni ay as'aluni al-kiswata. Mintalah akan daku akan pakaian. Pakaian pun kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Bila kita minta dengan Allah Ta'ala, Tuhan kata aksukum atau aksikum. Apa makna? Memberi pakaian akan kamu, yakni aisar lakum. Nah, aisar lakum al-asbab al-muhassalah tulil kiswah. Gitu. Mana aku permudahkan bagi kamu segala sebab-sebab yang dapat menghasilkan bagi pakaian. Itu mana aksikum au aksukum. Mana aku permudahkan segala sebab-sebab yang menghasilkan, yang mendapatkan akan pakaian. Artinya Allah Ta'ala permudahkan urusan kerja, dapat harta, dapat duit. Lalu bolehlah dengan duit tersebut, wang tersebut, harta tersebut kita beli pakaian. Tujuannya apa? Bukan semata-mata pakai, tetapi taat perintah Allah untuk menutup aurah. Jadi kita pakai tu boleh pahala. Nah, maka jangan sia-siakan. Pakai baju juga, pakai seluar juga. Tapi oleh kerana dia jahil, dia pakai baju, pakai seluar tu kerana adat kebiasaan orang pakai baju, pakai seluar, maka dia pakailah. Nah, sebab tu kadang-kadang pun dia pakai seluar pendek. Nah, pakai seluar sendal. Tu dia pakai tu kerana adat orang pakai pakaian, dia pun pakai pakaian juga. Tapi orang mukmin ni bukan kerana adat pakai pakaian. Pakai pakaian tu kerana perintah Allah wajib tutup aurah. Itu. Jadi kerana tu Allah Ta'ala kata aksukum au aksikum, aku pakaikan kamu. Yang ni apa? Yang ni aisar lakum, aku permudahkan bagi kamu al-asbab al-muhassalah, akan segala sebab-sebab yang mendapatlah ia sebab tu lil kiswati, bagi pakaian. Jadi Allah Ta'ala mempermudahkan kita dapat kerja, kita dapat duit, kita dapat harta. Maka dengan duit, dengan harta tadi tu kita beli pakaian, tujuannya bukan hanya untuk litazyin, untuk semata-mata nak cantik-cantik, nak segak, nak handsome, nak smart. Hak tu dia dah, hak tu niat tu nombor 3, nombor 4 dah ke bawah. Tujuan yang pertama ni ialah taat perintah Allah, nak tutup aurah. Gitu. Tu. Itu hak tujuan pertamanya. Maka sebab itulah kalau orang tanya wajib tak pakai tudung orang Tina. Kalau kira tak wajib pakai tudung ni. Tak wajib sudahlah. Pakai buka habis ke tudung orang perempuan. Tak wajib pakai tudung, hak wajibnya tutup aurah. Itu hak wajib. Jadi nak tutup dengan gapo ikutlah. Dengan tudung saji ke, dengan goni berah ke. Asal tertutup, tapi tak menasabahlah pula pakai goni berah. Dengan pakai tudung saji. Tapi nak cerita katanya kalau tak ada sungguhlah. Tak ada duit, tak ada berapa, jadi tudung saji pun tudung saji ki. Yang penting tertutup aurah.
Maka kita tu tak sampai tahap tu lah. Allah Ta'ala bagi keluar rezeki pada kita, ada duit, ada harta, boleh beli baju, boleh beli pakaian. Maka beli pakaian, beli baju tu niat pertama-tama sekalinya, aku beli baju ni kerana nak tutup aurah, nak taat perintah Allah, iaitu Allah Ta'ala perintah kita tutup aurah. Itu tu Tuhan kata dalam Quran, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Tuhan kata dalam Quran, ya ayyuhan nabiyyu, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul royak, kata, ceramah, keping li azwajika, kepada isteri-isteri engkau, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuan engkau. Wa banatika wa nisa'il mu'minina, dan kepada perempuan-perempuan mukminah yang beriman pada Allah, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, supaya dia tu menjulurkan kain tudung dia tu ke depan, tutup hadapan. Ya, kerana orang Arab jahiliah dulu pakai agak tudung. Jadi sebab tu kalau orang freehand ni lebih teruk pada Arab jahiliah lagi ya. Orang Arab jahiliah ni pakai tudung, tapi tudung dia tu dia pergi ke belakang, dia ikat ke belakang, lepas tudung belakang. Jadi depan ni dada ya nampak sembuh tu baik itulah gitu. Jadi bila Islam hari, Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak kepada isteri-isteri, anak-anak perempuan dan sekalian para mukminah, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ni hok ikat belakang tu yudni. Apa yudni? Lepas ke depan. Tu mana yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, daripada jilbab mereka tu mai letak depan, tutup. Maka tujuannya orang panggil tutup aurah tu supaya kita ni malu. Nabi kata dalam hadis, al haya'u hasanun, bermula sifat malu tu molek, walakin fin nisa'i ahsan, tapi sifat malu ni kalau ada kepada orang perempuan bukan setakat molek, sangat molek. Gitu kan. Barangkali ayah-ayah kita ni, tutuk kita ada di masjid ni tak tahu kali anak-anak muda kita ni lagu mana lah ni. Boleh tarik di YouTube, tengok lagu mana kelakuan orang pakai tudung. Zaman ni zaman yang sangat mencabar. Ada anak perempuan kita kena jaga betul-betul, bagi didikan agama sungguh-sungguh. Kalau ayah-ayah tak ada YouTube kat, suruh anak orang muda mana ke acu tekan kat YouTube, buat cik nak tengok lagu mana orang perempuan, anak-anak perempuan Melayu Islam sekarang ni hak pakai tudung. Dia buat gapo dalam TikTok, dalam YouTube, pakai tudung tutup aurat, tapi duk joget gelek jubur tahi nak tunjuk ke orang. Tengok gila malu weh. Tutup aurat nama gimana ke tu? Tutup aurat tujuannya malu. Maka malu di orang perempuan ni bukan setakat baik, Nabi kata sangat baik. Itu dah sangat baik. Sebab kalau orang Tina tak malu ke, sudahlah. Cuba tengok orang Tina zaman ni ya. Kita jalan-jalan kalau di shopping komplek ke mana, kalau orang Tina ada duduk lalu depan, kita ngelok. Kita orang lelaki ni pula elok, dia tak elok, relax. Kalau kita tak elok, tepuh kita gitu, tak tahu tu juga apa. Jadi orang jantan pula malu lah ni. Orang lelaki pula lebih malu pada orang Tina ni. Orang jantan orang Tina cak jalan. Dengan singlet saja. Pelik. Maka didiklah anak-anak perempuan kita bersifat dengan malu. Ini tanggungjawab kita orang tua. Allah Ta'ala firman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Hei orang-orang yang beriman, mereka itu qu anfusakum, peliharalah diri mereka daripada kena bakaran api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Maka kalau kita dah didik, kita dah mengajar, kita dah bagi amaran, kita dah royak hak dia degil, hak tu wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak menanggunglah dosa dia. Bimbangnya kita tak ada royak sepatah. Biar gitu. Ada kadang-kadang tuanya kaki masjid, jemaah surau, piyah tak je cabut atas kepala, tambahnya serban berjubah pula, poknya anak relax gitu je, pakai seluar ketat, golek-golek punggung masuk pergi mari kat sini. Ayat belah. Maka seorang ayah tu, dia tu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Tiap-tiap kita ni pemimpin dan akan dimas'ul, akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita pimpin. Melainkan kalau kita dah royak dah hajar dah didik tiba-tiba dia tak dengar kata, tu kita bari minhu. Kita tu terlepas diri dah. Kita tak menanggung dosa dia. Bimbangnya pun tak ada royak ke apa senyap nak sini, biar dia lah besar dah. Biar dia lah besar dah. Jangan. Apa maknanya pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada kena bakaran api neraka? Sahabat Nabi kita tanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jawab oleh Ibnu Abbasnya, faqihuhum fiddin. Beri faham mereka itu keluarga kamu dengan agama. Artinya kena ajar agama. Ajar dia kenal Tuhan dulu. Itu kita lah ni ajar baca Quran dulu, kan pelik tu. Tak sama dengan cara Nabi ajar para sahabat Nabi. Kata Jundab radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hawazirah. Kami ni pernah hidup dengan Nabi. Ketika mana Nabi hidup tu, kami ketika tu pemuda-pemuda yang baru dekat-dekat nak balik. Lalu bagaimanakah Jundab cerita Nabi ajar sahabat-sahabat kecil, budak-budak kecil, sahabat sigar, dia panggil sigarus sahabat kecil. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka Nabi mengajarkan kami iman sebelum daripada kami itu diajarkan Quran. Summa nata'allamal Quran. Kemudian baru kami belajar Quran. Fazdadna bihi imanan, maka bertambah-tambahlah dengan Al-Quran itu akan iman kami. Itu orang panggil silibus, metod, cara Nabi mengajar budak-budak. Maka kita pun gitu juga. Ajar anak kita biar kenal Tuhan. Arti kenal Tuhan janganlah mengajar sifat 20 ilmu kalam tu, tu tinggi sangat ni. Tu nanti dia sekolah menengah dia masuk pondok madrasah ngaji. Paling kurang ajar royak sama ke dia, kita ni ada Tuhan, kita bukan jadian sendiri. Tuhan kita nama Allah. Allah yang suruh kita semaya, suruh tu kena royak kita. Kita ada malaikat ada 10 orang hak wajib kita kena tahu. Walau abah tinggalmu seorang-seorang kat rumah, jangan ingat kata mu duduk seorang-seorang, tak ada CCTV, abah tak ada duit nak beli CCTV, tapi mu kena ingat kiri kanan mu tu ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Kita royak dah saat yang kecil-kecil lagi. Saat kecil itulah yang mudah ingat tu. Tu dah besar, ya liar dah sikit ni. Besar baru nak royak, kerahlah sikit. Kecil-kecil tu kita didik dah, ajar dah. Barulah orang panggil teguh iman dia. Jauh ke mana dia pergi pun tetaplah ada orang panggil akidah, ada pegangan dia. Gitu. Tidak akan orang panggil apa ni? Kejutan budaya, culture shock. Dia banyaknya orang ni culture shock.
kejutan budaya. Duk kampung tu comel sangat. Pakai tudung mari duk pergi masjid. Tu. Mari duk masjid pun duduk itu memok dia gitu. Tak duduk dengar, duduk mengajar. Dah, duk main handphone kat belakang aku bawah. Sudah habis ngaji SPM, masuk university. Naik bagi university Kuala Lumpur. Kejut banyak tengok orang Kuala Lumpur ni pelik-pelik. Sudah. Dulunya pakai tudung tutup aurat wala, berjakit. Saya dia kata, kolok pakai awak ke kampungan ni. Awak daripada kampung mana ni? Sudahlah, malulah dia. Tak ilik dia panggil. Tok moden. Tok moden mau din dia panggil. Moden ni artinya mau mampus din agama. Itu makna moden. Kita kata moden. Moden artinya mau din, artinya mampus agama. Itu akhirnya dia pun pergi beli juga ke seluar ketak nak jadi maudin nak jadi moden ni nak pakai itu juga. Habislah kita duk kampung tu. Kena royakkan anak-anak kita tu dah. Habis situ. Kemudiannya lagi Allah Ta'ala firman, ya ibadi, hei hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili, sesungguhnya kalian semua ni berdosa, buat kesalahan. Tukhti'un ay taf'aluna al-khati'ata 'amdan. Itu maknanya. Tukhti'una ay taf'aluna al-khati'ata 'amdan. Artinya kalian mengerjakan akan dosa-dosa 'amdan, secara sengaja. Allah, banyak sungguhlah kita berdosa. Nampak baik ni kerana depan manusia je. Kalau tak ada manusia ni, Allah Tuhanlah tahu betapa kita ni I love you-nya dengan syaitan. Tu. Kalau depan orang ni gak syaitan laknatullah. Kasar nampak. Nampak kuat iman depan ramai-ramai ni. Tapi kalau tak ada orang, adalah dia dengan syaitan tu kasih dah. I love you dah dengan syaitan. Syaitan gosok sikit seh. Putih lele. Kan kita banyak buat dosa kan? Tak usah duk royak lah. Pasti kita ni ada dosa. Kullu bani adama khatta'un. Tiap-tiap anak Adam tu katanya Nabi SAW pasti berdosa. Kalau orang tu kata, saya tak ada dosa, berat tu. Bapak segala dosa dah dia tu. Man zanna nafsahu tahirun fahuwa muznibun bila syakkin. Barang siapa yang menyangka akan nafsahu, akan dirinya, tahirun, mana seorang yang suci, bersih. Saya mana ada dosa. Saya ke ustaz, saya ke syekh, saya ke tok imam, saya ke tok bilal, saya ke kaki jemaah masjid surah. Saya dia suka kata diri dia tu tahirun, seorang yang bersih. Fahuwa mudnibun bila syakin, maka dia orang yang berdosa tanpa ragu-ragu lagi. Maka sebab tu tak boleh kita rasa diri kita tu bersih, rasa diri kita tu suci. Tu ditegur. Dia kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu kata kamulah yang paling takwa, paling bersih, paling suci, ahli syurga. Jangan. Sebab itulah Abdullah bin Mas'ud kalau tak silap pernah ditegur oleh tabi'in. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada cerita ni, dalam Kitabul Aqaid. Abdullah bin Mas'ud dia pernah ditegur oleh tabi'in. Nama apa tak ingat, kena buka kitab Ihya Ulumuddin tu lah. Tu Abdullah bin Mas'ud kata kan, bila kita kata kita ni orang Islam, pada makna kita ni ialah ahli syurga. Selalu dah. Bila kata kita ni orang mukmin, muslim, pada makna kita mengaku kita ahli syurga. Abdullah bin Mas'ud kata kita.
Lalu murid dia tabi'i, bukan sahabat, kata, ya Abdullah, hei Abdullah bin Mas'ud, dia kata, ni kamu ni gelicir dah ni. Nah, ini kegelinciran kamu ni. Nah, zillatuka, dia kata, kamu gelicir ni agak keliru tu. Macam gitulah. Kita kata kita orang mukmin sebab kita mengucap dengan syahadat, kita beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitab, dengan hari kiamat, dengan qada qadar, dengan malaikat. Kita mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, naik haji ke Mekah. Nah, tu. Ada pun masuk syurga tak masuk syurga, kalau kita tahu Allah Ta'ala tu bagi wahyu pada kita, kata dosa mung tu telah diampun, mung ahli syurga, baru kita boleh kata kita ahli syurga. Bos takat tu belum tentu lagi kita ahli syurga. Nah, ditegur oleh anak murid dia tabi'in. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, betul, aku salah ya. Tu tengok. Ini sahabat Nabi ni. Bila ditegur oleh tabi'in tu boleh terima ke teguran. Okay, lain gitu. Orang yang betul-betul tawadhu. Orang yang takabur ni ialah orang yang menolak kebenaran. Nabi sebutlah hadis. Padahal sahabat ni makam tinggi ni. Dia tak kata, awak ni siapa ni nak kritik-kritik saya. Saya sahabat Nabi tak? Awak tak pernah temu Nabi. Tak. Bila salah, salah ni. Betul? Mana ada kita ni, kita kata saya orang Islam, saya mukmin, automatik kita seperti saya ahli syurga. Tak itu. Syurga dengan aku ni urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tuhan nak masuk ke siapa dalam syurga, Tuhan nak masuk ke siapa dalam neraka, itu hak Tuhan. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Haruh pada hak Allah Ta'ala nak mengada dan menyadarkan makhluk, dan haruh pada hak Allah Ta'ala nak isqa, nak mencelakakan makhluk dia, dan nak mengisa'ad, nak memperbahagiakan makhluk dia. Artinya celaka ni maksudnya mati dalam kubur lah. Itu bahagia ni mungkin bahagianya saya bukan gitu ni. Bahagia ni mana ahlus sa'adah, mana mati dalam iman dan Islam, jadi ahli syurga. Harus bagi Allah Ta'ala. Urusan Allah. Maka sebab tu tak boleh kita kata kita ahli syurga garanti, yakin, pasti. Tak boleh. Kerana hak pastinya kita tu banyak dah dosa. Ni Tuhan sendiri kata, innakum tukhti'una ay innakum taf'alunal khati'ata amdan. Kalian sesungguhnya mengerja kalian semua ni akan kesalahan, akan dosa, maksiat secara sengaja. Bila tu? Bilaili wan nahari, malam siang. Bapa mula dengan bilaili, tidak mula dengan nahar dulu. Ya, asalnya malam dulu baru siang. Malam dulu baru siang. Siang ni sebenarnya duduk dalam malam. Itu kalau orang mengikut tasawuf, siang ini duduk dalam malam. Maka sebab itulah malam tu gelap ke cerah? Gelap. Gelap guguk. Kalau tak ada lampu dia duduklah gelap kita, tu malam. Sifat dia zulumat, gelap. Tetapi siapa suka dalam gelap-gelap tu ada nur, ada cahaya, iaitu siang. Begitulah kalau kita tengok orang-orang yang jahat, zulumat, kita tak tahu apa yang ada pada diri dia tu. Kita tak tahu. Kita nampak zahirnya macam jahat lah, kaki maksiat ni, zulumat, gelap. Tapi barangkalinya orang ni seperti malam. Apa? Siangnya duduk dalam malam. Barangkali dia tu berdosa pada zahirnya rupa seperti orang maksiat, tapi kita tak tahu ada kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan dengan secara tersembunyi. Itu. Maka sebab itulah kita kena husnuzan ma'a ibadillah, sangka baik dengan hamba-hamba Allah.
Tak boleh kita jahat sengka dengan hamba Allah Ta'ala. Tak boleh tengok atas bawah ni penagih dadah mana ni. Ni ahli neraka mana? Ahli neraka tu. Oh jangan, kita tak tahu ahli syurga ke ahli neraka. Barangkali nampak di zahir kitanya gelap dengan dosa, tetapi ada cahaya yang dia buat dengan secara tersembunyi. Kita tak tahu. Nah, sepertilah kita nak nampak seperti orang bercahaya. Mana? Serbangnya, jangguknya, wasebeh atas tekoknya, sugi kiri kanan, telinga kirinya, bercelok lagi, jubah labuh lagi. Nampak bercahaya. Rupa-rupanya dalam cahaya ada zulumat. Ada apa? Dalam cahaya ada zulumat. Ada berarti azab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi seperti kita ni nampak bercahaya tak belaka? Cahaya ni dengan kopiahnya, dengan jubahnya, dengan jangguknya, dengan serbannya. Nah, cahaya. Tapi siapa suka dalam cahaya tu ada zulumat. Itu Allah Ta'ala suruh kita ambil iktibar pada siang dan malam. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nah, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Malam dalam siang, siang tu dalam malam. Allah yang menzahirkan. Dah. Jadi sebab tu dimulakan bil laili dengan malam. Sebab apa? Sebab malam tu siangnya di dalam dia. Tu. Dan galiknya malam ni lah. Tepat bagi orang-orang hak buat maksiat, buat dosa. Tengok disko tak buka siang lagi, malam. Disko siang lagi pelik benar tu dah. Malam. Tempat-tempat bergalak, tempat-tempat mengilah, tempat-tempat maksiat mana-mana, malam. Tengok. Jadi Tuhan kata innakum tukhti'una bil laili, sesungguhnya kamu tukhti'un ay taf'alunal khati'ata amdan, kalian mengerjakan dosa-dosa dengan sengaja bil laili pada waktu malam,
wan nahari, dan pada waktu siang. Itu. Jaranglah siang ni. Orang nak buat kerja maksiat siang ni malu juga kau orang. Nah, ada orang tengok, orang tu nampak, malu saya. Tapi kadang-kadang orang tu tak kira siang malas ni. Bagi dia kilahuma sawah, tak ada kira dah. Tu orang samsing dengan Tuhan. Nah, orang kedebel. Orang samsing, orang kedebel dengan Tuhan. Nah, dia tak ada kira siang malas, dia nak lawan Tuhan semata. Nah, tapi bagi orang hak ada lagi iman, nah, ada lagi perasaan malu ni. Al-haya'u minal iman kan? Malu tu ialah sebahagian daripada iman. Ada lagi rasa malu tu. Jadi bila malam dia boleh buat maksiat sebab dia kata tak ada orang nampak ni, boleh kot. Padahal dia tak sedar. Allah senantiasa menyaksi dia. Nah, Allah senantiasa melihat. Allah mengetahui benda yang batin, yang tersembunyi dalam jiwa kita seperti zahir. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan pada batin hati kamu, seperti zahir. Itu khabir, artinya Allah Ta'ala mengetahui dengan halusi, dengan teliti apa yang batin hati kita buat. Yang telitah, yang kita duduk nak tu nak ni, ikut syahwat tu syahwat ni, nafsu tu nafsu ni, Allah tahu seperti zahir. Nah, kalau kita sedar lagu tu kan, duk rasa kita tak buat maksiat kan. Masalahnya kita kurang kesedaran. Masa duduk mengaji ni sedarlah, Allah ya. Allah melepas mengaji, lepas tak ada mengajak, balik lagu sedia dah balik asar dah balik. Itu. Jadi kena ada senantiasa ingatan, kesedaran tu senantiasa kena. Itulah orang-orang sufinya senantiasa basah mulut dia zikrullah. Allah. Apa? Sebab nak jadi hati dia sentiasa sedar. Ini orang panggil zikir orang mubtadi, orang yang permulaan. Kena pakai wasbih, mulut kena zikir, sebut lafaz. Jangan pendek, jangan sebut pendek. Allah. Itu bid'ah munkarah. Tak boleh kita disebut dalam kitab Jauharatit Tauhid. Setengah daripada bid'ah munkarah, katanya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, dan sebahagian ulama Maliki pun kata lagu tu juga. Apa? Kita berzikir Allah atau hu tu dengan qasir, dengan pendek. Dengan memendekkan. Mana? Allah. Tu bid'ah tu. Faham anjing itu tak leh itu dia ni. Tu nama Allah tu. Buka dalam kisah kitab tafsir Tabari. Imam At-Tabari, Imam Jarir At-Tabari bila menafsirkan ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ketika mana Imam At-Tabari menafsirkan ayat ni, huwa depan mula-mula huwa tu orang panggil isim dhamir, marji'nya kepada Allah. Tetapi kata Imam At-Tabari, huwa kinayatun min ismillahi ta'ala. Huwa tu ialah kinayah daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah setengah-setengah orang sufi dia berzikir dengan hu. Gitu. Tapi jangan pendek. Itu tak boleh itu. Itu bid'ah munkarah. Tapi kita orang awam, bukan orang sufi ni lah. Macam kita, macam hamba ni lah, bukan orang sufi, bukan untuk tasawuf dah. Maka zikir yang paling afdalnya ialah la ilaha illallah. Zikir tu tu. Fa aktsiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'la rutabi.
Fa'akthiran min zikriha, perbanyaklah oleh kamu menzikirkan akan kalimah tayyibah, akan kalimah syahadah tadi, la ilaha illallah tu perbanyak, serta dengan adab. Tu serta dengan adab. Tu adab tu ada adab qabliyah, ada adab musahabah atau ma'iyah, ada adab ba'diyah. Adab sebelum berzikir, adab semasa berzikir, adab selepas berzikir. Sebut kena jelas. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, berat gitu, tak sampai tu. Hal lagu tu. Sebut tak betul itu. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Nak cepat pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah, serta hudur dalam hati kita makna dia. Kalau kita jaga sungguh orang panggil adab zikir, dan kita memperbanyakkan zikir la ilaha illallah tu serta dengan adab tadi, tarqa bihadza zikri a'la rutabi, naiklah martabak jiwa nafsu rohani kita ni setinggi-tinggi martabak. Zikir waktu pada dah. Zikir waktu cukup dah. Tak payah hak belak-belak lah. Zikir waktu cukup dah. Ya sebenarnya kan belak zikir hu ni, ni. Orang tarekah tu semua ada zikir-zikir gitu. Cuma tidak saya gira di publish. Amalan berzikir, baca Quran, kau berzikir, kau selawat ke Nabi, kau semaya sunat tu sunat ni, tahajud, qiyamul lail, duha, kau gap tak kira lah. Ini bukan semua ibadat mutaaddi. Benar tak? Ibadat mutaaddi maknanya hak berjerakit dengan orang. Kau tak sah zikir kalau tak ada orang. Tak boleh zikir ni tak ada orang dah. Begitu lah. Nak semai sunat, tak boleh ni, tak ada orang lagi, kena ada orang ramai. Kalau boleh bubuh TV3 pula mari syuting gitu. Baru sah, baru jadi gitu ke? Dah. Semai tahajud kena ada orang tengok baru jadi, baru sah semai tahajud. Kalau tidak tak sah, batal jadi. Gitu. Dah. Itu orang panggil ibadat yang qasir. Jadi tak jerakit kau orang. Kita semaya seorang. Ni siapa kau tahajud qiyamul lail pun live Facebook, lalu akaun bank kau apa. Nak royak berapa tak tahu. Nak tunjuk siapa tak tahu. Nak semaya tu nak sembah Tuhan. Kau nak tunjuk kau yang kata kita bangun pukul 4 pagi semaya tahajud, pas lalu akaun bank kau bawah minta back-in lah sikit okay? Ataupun nak suruh orang pakai ikut kita. Mana boleh ikut, orang duduk jauh rumah mana boleh semaya ikut itu. Tak sah, tak ada syarat kuduah imam, tak ada syarat mutaba'ah akan imam. Jadi tak ada tujuan. Sebab tu kita berzikir, kita selawat, kita semaya tahajud, tak sah buat video lah. Ada pun ngajar, ni ibadat hak bahasa mutaaddi, berjerakit. Kau boleh tok guru ngajar seorang. Orang tak panggil tok guru gitu. Orang gila. Yo ya kecek orang tu. Kuat teh ngajar siapa tu? Tak ada saya buta. You seorang duk gila, gila. Orang tak ngajar seorang. Ngajar ni jenis mutaaddi, jerakit. Kena ada mustami', tukang ngajarnya qail. Orang hok cakap. Anak muridnya duk dengar. Itu. Tu orang panggil ibadat mengajar ni jenis mutaaddi. Ni tak apalah nak buat video, kau nak live, kau nak rakir, kau supaya apa? Manfaat dia tu meratai. Tu gitu. Sini. Ada pun kita nak zikir la ilaha illallah, Allahu. Atau sudah ambil rakaman tak apa. Zikir untuk kita lah. Kalau dia tarekat lah kan. Dia tarekat ni ada grup dia. Habis. Tengok. Mana tadi? Allah. Bil laili wan nahar. Jadi sebab apa mula dengan malam dulu? Sebab pertamanya siang tu di dalam malam, malam tu di dalam siang. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Sebagai ambil iktibar malam siang ni apa? Cahaya dengan gelap zulumat.
Maka sebab itulah orang yang kita nampak zulumat, gelap, jangan disangkakan gelap. Bahkan dalam batin dia barangkali ada nur, ada cahaya, seperti malam yang gelap, siang ada di dalamnya. Begitu juga orang yang nampak bercahaya, pakai serba berjanggut panjang. Tu jangan pula kita suka kata tak ada gelap ni, suci sungguh-sungguh. Dah ada zulumat dalam diri dia tu. Tak terlepas. Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berapa kali Jibril turun mari belah dada, mari buang darah habuan syaitan. Cuci hati Nabi ni dengan jalan belah dada. Kita ni tak ada lah Jibril turun belah dada. Jangan duk tunggulah malaikat turun belah dada dekat sini. Lama tunggu turun bila malaikat nak mari turun belah dada nak cuci hati. Bukan Jibril turun kalau kita, Malikil Maut turun, bukan belah dada, cabut nyawa. Kitanya cara cucinya tak ada lain dah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Itu cara nak cuci kita. Sesungguhnya benar-benar berjayalah orang yang menyucikan nafsu dia, menyucikan hati dia. Bagaimana? Wa dzakara asma rabbih. Dia menyebut akan nama bagi Tuhannya, wa fasalla, dan semaya. Jadi kalau tak semaya tu tak seduk royak cuci lah. Ni dah tak semaya. Awak jangan tu hukum gitu. Saya ni nampak je tak semaya, tapi hati saya bersih, tahu tak? Hak semaya pun belum tentu bersih. Hak tak semaya, kau lagi sangat. Jadi tu khususiah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Adapun kita pasti berdosa. Ambo, banyak dosa. Cuma Tuhan tutup. Tuhan yang bersifat dengan As-Sattar, yang maha menutupi aib, Tuhan tutup aib-aib kita masing-masing. Sebagaimana Tuhan tutup nanah, darah, tahi yang ada dalam perut kita ni, sehingga kita boleh semaya dekat-dekat, kita boleh berjabat tangan, berpeluk sakar. Tak bau tahi itu. Padahal tahi ada dalam perut ni. Malaikat ketuk bau gak busuknya. Bapa Tuhan tutup aib kita. Sebagaimana aib zahir kita Allah Taala tutup, aib hak bahasa batin pun Allah Taala tutup. Sehingga orang tak tahu kata kita buat kerja dosa gapo. Padahal sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah dia tahulah apa yang ada dalam rumah dia. Maka sebab tu kita ni tasyabbuh dengan orang soleh. Mana berserba, berjanggut, berjubah, beridak sakar, wasabih atas tekak balut lagi. Nak nampak macam orang soleh. Tapi kita tahu apa ada dalam perut kita. Ada zulumat lagi. Aku ni supo sia je ni. Apa? Sia? Iaitu malam ada dalam dia. Tu. Maka orang lain kita tengok zulumat, jangan kita suka buruk. Barangkali ada siang di dalamnya, ada nur dalam dia. Itu maksudnya. Jadi tadi tu bukan kita nak suruh suka buruk pada orang. Jangan tu tengok orang pakai japiah ni ada dosa lah hati. Bukan nak suruh suka buruk orang. Siang tu biar kita. Maknanya kita ni siang hari dah. Siang hari mana? Bercahaya dengan janggutnya, dengan kopiahnya, dengan sokok, dengan jubahnya. Bercahaya kita ni siang tak kita, siang an-nahar. Tapi ingat, rupa-rupa nahar tu adanya lail di dalam. Kita lah hukum diri kita sendiri. Jangan kita kata tak ada, saya suci. Siap tu berat. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu kata kamu yang paling bersih, paling suci. Allah lah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Karena takwa itu bukan di sini. Bukan di sini. Nabi kata at-taqwa hahuna. Isyarat 3 kali Nabi di dada. At-taqwa hahuna. Takwa ni di sini, dalam jiwa kita. Tu. Maka kita kena anggap diri kita siang.
maka siang tu ada malam di dalamnya. Itu kita ni walau nampak seperti bercahaya, tapi ada dosa yang kita kerja dalam diri kita. Maka kita jadi bertaubat, istighfar dengan Allah. Itu tu. Ada pun orang lain, manusia lain, hamba lain, yang kita tengok dia tu seperti zulumat, lain, malam. Kita sangka baik, barangkali ada an-nahar, ada nur, ada siang, ada cahaya di dalam diri dia. Itu tujuan dia. Faham? Itu. Ambil. Wa ana, dan bermula aku, kata Allah, aghfirudz dzunuba jami'an. Akulah yang mengampunkan akan dosa jami'an sekalian. Jami'an ni amun maksus ni. Amun maksus dipanggil. Jami'an ni amun maksus. Jami' tu orang panggil perkataan yang umum. Jami' ni perkataan yang umum. Tapi maksus apa? Ada yang dikecualikan Allah tidak ampun. Ada mana? Seperti mana Allah Ta'ala firman dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampun ia Allah akan dosa syirik dengan dia. Jadi ada juga dosa tu yang tak ampun, iaitu dosa syirik. Syirik apa ni? Syirik akbar, syirik jali. Ingat baik-baik tu, jangan salah syarah pula. Sebab saya pernah dengar ada orang mengajar tasawuf, dia guna ayat ni, kata Tuhan tak apa dosa syirik. Syirik mana? Riya, ujub, sum'ah, salah tu. Riya, ujub, sum'ah, takabur tu dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik halus ni berdosa, bukan kufur dah. Adapun syirik jali, ni kafir ni, menyengutukan Allah. Duduk dalam ekon, menganggap ekon tabiatnya memberi sejuk. Kufur. Duduk dalam ekon, dia mengiktikadkan kerana ekon dia dapat sejuk. Kufur. Jangan main. Wa may yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Syirik itu. Apa syirik? Ada selain daripada Allah yang mampu memberi buat, memberi bekas, memberi kesan, memberi manfaat, mudarat. Itu syirik. Demam makan Panadol, patut iktikadnya apa? Panadol tabiatnya menghilangkan penyakit. Kafir. Syirik. Kata kerana Panadol dia sihat. Kufur. Tu jaga-jaga deh. Tu. Ataupun tak kufur tapi sesat. Mana? Ekon mampu memberi sejuk dengan kekuatan yang telah Allah buat pada dia. Kuwah, power yang mampu memberi sejuk. Ni pada kufurnya khilaf ulama. Kau yang saya kata tak kufur tapi sesat. Mubtadi' dia panggil. Pada kipas Allah jadikan power yang mampu memberi angin. Pada lampu Allah Ta'ala jadikan power mampu memberi cerah cahaya. Pada Panadol ada power Allah Ta'ala telah jadikan mampu dia bagi sihat. Pada makanan Allah Ta'ala telah buat power mampu memberi kenyang. Itu pada kufur ikhtilaf ulama. Tapi sesat sepakat ulama kata sesat pendapat dia. Patut betul ke mana? Dalam kitab akidah Ahlussunnah Jamaah tu cerita. Siapa yang memberi bekal? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah ia, hanya Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Itu. Jadi kita duduk dalam ekor pun kita i'tikad yang memberi sejuk ialah Allah. Yang memberi angin ialah Allah. Yang memberi cerah ialah Allah. Yang memberi sehat ialah Allah. Yang memberi kenyang ialah Allah. Yang ikut apa sahaja Allah. Di sisi kita buka ekor, di sisi kita pasal lampu, di sisi kita buka kipas, di sisi kita makan ubat, di sisi kita makan nasi,
Allah yang jadikan. Itulah itu. Apa di sisi? Sebab bukan dengan nasi Allah jadikan kenyang. Kalau dengan nasi Allah jadikan kenyang, bermakna tanpa nasi Allah tak mampu bagi kenyang, gitu. Tak ada nasi, sudahlah. Tuhan apa susah hati jadi gitu. Nak bagi kenyang macam mana Pak Mak? Nasi tak ada, makanan tak ada. Gitu ke? Tidak. Tanpa makanan Allah Ta'ala mampu bagi kenyang, kerana Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Gitu. Jadi jaga-jaga. Dosa syirik Allah tak ampun. Maka sebab tu belajar ilmu tauhid sungguh-sungguh. Masjid kita ni ada ngajar tauhid dah. Alhamdulillah. Jangan tinggal ngaji tauhid. Jangan ikut ustaz kata kalau dengar ustaz mengajar sifat 20, start motor pergi panggil cendol. Allah tolong sungguh. Ustaz motor pergi panggil cendol itu ni. Lepas tu nak suruh orang punuh akidah belaka. Tak kenal Tuhan, tak kenal Rasul, tak kenal hari kiamat, tak kenal qada qadar, tak kenal perkara samaiyah, khabariyah, tak tahu nak i'tikad. Beratlah. Ilmu akidah, ilmu tauhid sifat 20 tu nak jaga akidah kita, pegangnya kita. Biar benar-benar kita tu muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah. Sebab tu namanya ilmu tauhid. Itu. Takutnya kita mati dosa syirik kalau kita bawa. Wa'iyadzubillah. Tuhan tak apa dah. Tuhan sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah sesungguhnya tak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Mana syirik apa ni? Syirkul akbar. Adapun syirkul asghar, riya, ujub, sum'ah, takabur, ni masuk dalam keampunan Allah. Masuk dalam keampunan Allah. Kalau Allah nak ampun boleh. Kalau Allah tak nak ampun, Allah suruh bakar dalam neraka dulu. Dibakar dalam api neraka, habis dah bakar dosa dalam api neraka tu, baru masuk syurga. Tapi kalau syirik akbar, kekal dalam neraka, tak keluar apa bila-bila dah. Tu ingat baik-baik. Syirkul akbar, kekal di neraka, tak keluar apa bila-bila dah. Maka jaga betul-betul iman kita, akidah kita. Biar mati dalam iman dan Islam. Takutnya kita mati dalam Islam saja, orang suka kata ini Muslim lah ni. Tapi ni dalil ni, orang tak tahu dalil. Kita dah pegang macam mana, kita i'tikad macam mana. Nak kalau kita tak mengaji, sudah. Lagilah kalau kita mengaji tak ada hal lah kita tahu. Salah aku i'tikad dulu gini, tak betul. Tu astagfirullahalazim. Tu kan Tuhan aku dosa. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya saja Allah Taala terima taubat orang yang buat dosa dengan keadaan jahalah, jahil, bodoh, tak tahu. Tapi tak tahu tu dia mengaji. Dia tahu kata dia tak tahu, dia mengaji. Bila dia mengaji, dia tahu kata dosa apa ni, tak betul ni, astagfirullahalazim, taubat kepada Allah, summa yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dengan segera. Kalau jahil murakkab memang tak taubat bila-bila dah, dia rasa dia tahu. Dia rasa dia tahu, tak ngaji, padahal dia tak tahu. Itu bahaya tu jahil murakkab. Jadi jami'an ni orang panggil amun maksus. Bukan semua sungguh. Ada Allah Ta'ala tak ampun. Itu dosa syirik. Bila Allah Ta'ala kata wa ana aghfiru dzunuba jami'an, akulah yang mengampun akan dosa sekalian, fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kalian akan daku. Minta ampun kalian akan daku. Ya, astaghfiruni ay utlubu minni maghfiratan. Itu. Tu mintalah kalian daripada aku maghfiratan akan keampunan. Ini kalau dosa hak bersabit dengan Tuhan. Ini kalau dosa tu bersangkut paut dengan hak adamiyin, hak anak Adam, ini tak dapat tidak mesti kena minta istihlal, minta halal.
Tu kita curi barang orang, kita ropok harta orang, kita keji maki orang, kita mengopak ke orang, kita buat zalim ke orang. Ikutlah apa saja dosa hak sakut paut dengan hak anak Adam, itu tak dapat tidak mesti kena minta maaf dengan anak Adam tersebut. Minta halal, minta maaf. Nah, gitu dah. Lepas tu kalau tak ada dah anak Adam tu. Bukan tak ada jalan penyelesaian. Jangan buat pelik kan. Jadi pelik dia. Paruk gitu kalau tak ada dah orang kita buat salah tu nak minta maaf ke mana? Ulama ajar dah. Kira dalam kitab-kitab baca lah. Bagaimana orang panggil rukun taubat, syarat taubat. Kalau taubat daripada dosa hak kita buat dengan anak Adam. Pertamanya kena minta maaf. Kata Imam Syafi'i, kena minta maaf dengan jujur-jujur, sebut sebuti-sebuti. Kalau Imam Syafi'i ketat. Kalau kita mengopak ke orang tu, kita kata Pak Mak jumpa tonggek. Kena kita jumpa dengan Pak Mak raya. Pak Mak, maaf banyak Pak Mak hamba ada mengopak ke Pak Mak. Mengopak ke apa? Mengopak ke apa ke aku? Kita kata Pak Mak jumpa tonggek. Kena sebut tu kalau ikut Imam Syafi'i kena sebut tu gitu. Lalu tak boleh main umum gitu, minta maaf Pak Mak ya, maaf ke apa? Minta maaf lah, ikut. Tak boleh gitu. Imam Syafi'i kena sebut sosok. Duit ambil berapa? Tu kena hantar balik, minta halal, ikutlah. Kena sebuti. Tafsil dia panggil. Kena sosok, tafsil. Tapi katanya ulama, kalau kita bimbang takut orang yang kita buat dosa tu tak maaf, mula-mula nak maaf dah. Bawa kita cerita ke dia tu kan, naik dua mai muka. Sudah, muka manusia ni payah basah. Bukan mak Tuhan mudah basah. Sebab tu almarhum Tok Guru hamba, Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh kata, kalau mu nak buat dosa mikir, jangan tak mikir. Tapi kalau dosa dengan Tuhan mikir sekali, dosa dengan makhluk Tuhan ni mikir dua kali. Apa kena dua kali? Sebab makhluk Tuhan ni payah basah, Tuhan tu mudah basah. Tu. Kalau kita minta apa dengan Tuhan? Innallaha ghafurur rahim. Tu Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha. Kalau tak mengampun pakai apa Maha ni? Maha Pengampun. Tu mak Tuhan Maha Pengampun. Manusia. Tapi jangan kita buat gitu. Mu buat salah dengan aku tak maaf. Siaplah mu akhirat esok. Orang yang tidak maaf dosa manusia terhadap diri dia, ialah pada makna orang tu sengaja lambat nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia sengaja orang panggil memperlewatkan saat dia masuk syurga. Akhirat esok orang lain boleh masuk syurga dah, dia tak boleh masuk lagi. Sebab apa? Dia tak maaf dosa orang tu ke dia. Dia nak bercara di mahkamah tu. Aku tak kira, aku nak juga orang ni kena balasan. Orang lain masuk syurga belaka. Syurga ni tak ada lah nikmat hak sedap lupa habis dah kesengsaraan hak dulunya. Tapi dia tak sih. Pelik. Orang lagu ni dendam kesumak tu teruk sangat, busuk banget hati. Jadi kalau dosa dengan makhluk memang kena minta maaf. Kata Imam Syafi'i. Tapi katanya ulama, kalau kita bimbang takut orang tu tak maaf, boleh kita ikut pendapat Imam Malik. Apa? Minta maaf dengan jalan ijmal. Pak Mak tu kita mengopak dia bersembuh tahi gigi berbaku-baku. Lepas tu kita minta maaf dengan Pak Mak. Pak Mak, hamba nak minta maaf sikit ni. Minta maaf ke apa? Nak minta maaf lah, aku ada buat dasar salah ke dosa ke gapo, salah kecek-kecek gapo ke. Kecek gapo? Tak ada lah, salah ke ada maaf lah dah. Dia tak apalah, hamba maaf. Lega gitu. Itu. Hamba halal. Hamba tak halal tapi nak halal bayar balik. Kita kena bayar. Nak bekerja, tak apa pergi kerja. Itu. Tu dosa dengan makhluk jangan buat main-main. Tak akan terhapus dengan semaya sunat gapo pun. Senanglah kalau semaya sunat tasbih hapus dosa. Semaya sunat tasbih ni diampun dosa besar, dosa kecil, dosa dulu, dosa kedia, dosa awal, dosa akhir, dosa terang-terangan, dosa sembunyi-sembunyi. Dosa dengan makhluk tak rasa. Dosa makhluk tetap kena minta maaf. Kena istihlal, minta halal. Tapi katanya ulama, orang yang kita buat dosa tu tak ada dah. Sudah.
Maka kita kena pergi minta maaf dengan keluarga dia, minta halang keluarga dia. Keluarga dia pun tak ada dah. Nah, mati kau atau pergi hijrah ke mana kita cari dalam map location tak jumpa dah. Nah, tak cakap time map tak jumpa. Pah ke Amerika, pah ke kutub utara, kutub selatan cari, tak jumpa orang yang kita buat salah tadi tu. Ke mana rai kita pun tak tahu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kita buatlah amal ibadat banyak-banyak. Jangan lupa hadiah ke pahala kepada orang yang kita buat dosa tadi. Sebab apa kata Imam Ghazali? Mudah-mudahannya nanti akhirat di dalam mahkamah Allah, orang yang kita buat dosa tu sendiri dia bukannya banyak sangat pahala. Tiba-tiba akaun bank dia banyak pahala, belalak putih mata. Banyaknya pahala aku. Nah, Tuhan, iya kau akaun saya ni. Saya semaya 5 waktu. Dah, celuk-celuk kodok tak kodok, tunai tak tunai, kodok tak kodok. Ni banyak sangat pahala. Tuhan kata, "Pak Mak, ni pahala orang hak buat zalim kamu, hadiah kamu. Setelah mana dia carimu tak jumpa, nak minta maaf, nak minta halal, maka dia ni takut ngoti-ngoti dosa. Sebab dia buat zalim kamu, maka dia tak putus-putus hadiah pahala kamu. Hari ni dia harap mu maaf lah salah dia." Salah orang, jangan main-main. Sebab tu Nabi kata, "Iyyakum wal ghibah, fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Iyyakum ay ba'id nafsaka anil ghibah. Jauhi kamu daripada mengopak. Kenapa? Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Kerana mengopak ni lebih dahsyat daripada berzina dengan pelacur lagi. Tu kalau berzina rogo tu berat lagi lah pada mengopak. Ini berzina pelacur. Itu maksud. Sebab apa? Orang berzina dengan pelacur ni, orang tu memang pelacur, memang murah dah, memang tak ada harga diri dah. Maka dosa dia dengan siapa? Dosa dia dengan Tuhan. Kami minta apa, ya Allah, aku berdosa ya Allah. Tuhan apa? Kali yang menangis sungguh. Ada an-nadmu wal azmu wal iqlaq. Cukup lekat 3 rukun taubat. Tuhan apa? Tapi dosa mengopak, walau dia ustaz tu email tu lebah, ngopak kedai kopi sampai pukul 12 malam, sembuh tahi gigi masing-masing atas muka gulawai. Nah, tutup pukul 1 pagi. Kita tutup dulu majlis ngopak kita dengan tasbih kifarah. Esok mari maya di masjid. Astaghfirullahalazim. Tuhan tak apa dosa ngopak sehingga orang yang dia umpak maaf dulu dosa dia. Itu berat tu dosa dengan makhluk, tak berat apa. Jadi hari ni katanya Tuhan, dia harap-haraplah mu maaf dosa dia, baru aku maaf. Kalau gitu Tuhan, aku maaf. Aku maaf. Aku tak boleh pahala banyak ni. Aku maaf dosa dia. Syurga dua-dua. Maka sebab tu, kalau kita nak cepat masuk syurga, kita maaf siap-siap dosa orang buat zalim kepada kita. Itu. Orang buat jahat kita, orang maki kita, minta maaf dia dah. Maaf apa? Maaf aku tak mesti duduk lama-lama atas pada masyarakat, aku masuk syurga cepat-cepat. Itu. Jangan. Aku tak kira. Siapmu depan Tuhan. Aduh, siap dia depan Tuhan. Kita tak tahu. Dah. Tu nanti dia tobat ke lagu mana depan hari hidayah Allah, kita mana tahu. Fastaghfiruni ay utlubu minni maghfirah. Mintalah daripada aku akan keampunan, aghfir lakum. Nescaya aku ampun bagi kamu. Allah Maha Pengampun segala dosa-dosa hamba-Nya. Maka di sininya kita kena kuatkan antara rajak dengan khauf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hamba aku, hai hamba-hamba aku yang mana mereka telah melampaui batas dengan mengerjakan dosa pada diri-diri mereka tu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kita kata tobat 2-3 kali. Aku ni tobat 2-3 kali dah buat pula waktu malah dah. Jangan. Ni orang panggil orang yang khauf terlalu kuat daripada raja.
Jangan pula rojak terlalu kuat daripada khauf. Mana? Tak apa buat. Pani kita tobat. Tak apa buat. Kita buat maksiat. Pani tobat pula tobat. Jangan. Kena duduk tengah-tengah. Khauf dengan rojak ni kena sama. Sama. Ketika mana kita hidup segar mega ni, khauf dengan rojak kena sama berat. Bahkan kata ulama, wa ghallibil khaufa 'ala rajai. Kuat khauf lagi ketika mana kita segar ni daripada rojak. Tapi saat kita mati kena kuat rajak daripada khauf. Nah, maka saat-saat kita hidup ni biar dua-dua sama. Terjatuh tu tanda kata kita ni bukan lebihkan rajak daripada khauf. Terjatuh buat dosa, tobat. Terjatuh pula, tobat. Terjatuh pula, tobat. Apa tobat tu? Tidak putus asa daripada rahmat Allah. Itu. Tu. Bapa khauf. Bapa orang panggil tobat? Sebab raja tidak putus asa daripada rahmat Allah. Raja. Jadi kena dua. Terbuat dosa, itu khauf. Tobat. Tidak putus asa daripada rahmat Allah. Tu. Sampai bila? Sampai mati. Jangan sengaja buat dosa, jangan. Terbuat tobat. Terbuat tobat. Walau 1000 kali dalam hidup kita. Nanti ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah ni. Kalau tak silap belakang-belakang tu nanti ada seorang yang buat kerja dosa ni, buat dosa tobat, buat dosa tobat, buat dosa tobat. Lalas sekali dia kata aku apa siap belaka dah buat tu. Sebenar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertobat daripada dosa seperti mereka yang tidak ada dosa. Kemudian kita sambung pula, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ini tauhid pula ni. Wallahu a'lam. Terus ditulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, ibu-ibu ayah, alhamdulillah pondok kita tu tanahnya telah siap rata dah. Kemudiannya kita nak tunggu untuk tanah tu